طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. So insyaAllah macam yang saya janjikan tadi, pada malam ini, sebenarnya ini sudah kita janjikan agak lama, dalam 2 minggu atau minggu lepas kita ingin berbicara ataupun menulis sedikit sebanyak berkenaan tentang beberapa rujukan buku ataupun kitab rujukan asli Ibadiyah, Khawarij Ibadiyah, salah satu daripada 3 aliran besar dalam Islam. Seperti yang kita maklum, apabila kita bicara mengenai Islam dan juga perkembangan aliran-aliran di dalamnya itu, yang biasanya yang popular digunakan oleh sarjana sama ada yang Muslim ataupun yang bukan Muslim, sarjana Barat. Contoh, mereka akan membahagikan aliran-aliran Islam itu kepada 3. Satu, Sunni. Sunni ini kita ma'ruf lah. Sunni ini pula terbahagi kepada 3 aliran yang besar itu, Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga ahli hadis ataupun Salafiyah. Kemudian yang kedua ialah Syiah. Syiah dengan 3 bahagiannya juga. Syiah Ithna Asyariyah ataupun Syiah Imamiyah yang sekarang ini tengah memerintah Iran, Syiah Ismailiyah dan juga Syiah Zaidiyah yang popular di Yaman, utara Yaman secara khususnya. Dan yang ketiga ialah Ibadiyah ini. Khawarij Ibadiyah sebagai salah satu daripada offspring daripada Khawarij ataupun aliran yang masih kekal ke zaman ini, yang beraliran Khawarij itu. Ini secara jadi itulah pentingnya kita mengkaji Ibadiyah ni. Sayangnya rujukan ataupun kajian berkenaan tentang Ibadiyah di dalam bahasa Melayu masih terlalu kurang. Dan kita masih perlukan kepada exposure yang lebih lah. Bukannya untuk mempercayai, alhamdulillah kita ni Sunni, tetapi paling tidak kita mengenali apakah Ibadiyah ini dan juga apakah yang membentuk akidah dan juga kepercayaan mereka. Sebab mereka ini sangat-sangat dominan dan juga prominent di dalam sejarah awal Islam, ya, Ibadiyah ini, di mana mereka terlibat bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib pada awalnya. Bahkan penentangan ataupun pertikaian mereka itu dengan pemimpin besar Islam, Khulafa Rashidin, seperti Sayyidina Osman itu lebih awal. Ini sejak daripada zaman Sayyidina Osman mereka telah vokal dan juga lantang membantah Khulafa pada ketika itu. Of course kita sebagai Sunni kita agak skeptik ataupun agak bermasalah lah dengan aliran Ibadiyah ini, tetapi mereka tetap menjaga tauhid. Cuma dalam bab politik sama lah seperti Syiah. Pada awalnya mereka itu adalah satu kumpulan politik, dan setelah itu by time mereka berubah menjadi sebuah aliran yang tersendiri, yang memiliki akidah tersendiri, yang mengasingkan mereka daripada golongan Sunni dan juga golongan Syiah. So Ibadiyah ini merupakan offspring daripada Khawarij. Macam saya katakan tadi, Khawarij ini ada macam-macam aliran. Hanya saja the real deal with Khawarij ialah mereka apabila muncul yang satu ini, mereka tidak ngam dengan ketua yang ada pada ketika itu, mereka akan keluar dan juga akan mengkafirkan ketua yang sebelumnya. Dan itulah yang berlaku sebenarnya, yang secara umum lah kita ceritakanlah, ya, di mana yang golongan yang pertama sekali keluar ataupun memberontak dari kalangan Khawarij ini sendiri ialah kelompok yang digelar sebagai Azariqah ataupun Khawarij Azariqah, ya, Khawarij Azariqah, di mana mereka mengkafirkan golongan yang tidak mahu berhijrah bersama-sama dengan mereka ke tempat mereka lah, ke tempat mereka di tempat pemimpin mereka itu Nafi' bin Al-Azraq. So golongan yang stay itu dinamakan sebagai Al-Qa'dah, orang Khawarij tetapi Al-Qa'dah yang duduk di tempat mereka dan tidak berhijrah bersama dengan Khawarij yang lain. Jadi daripada Al-Qa'dah ini lah mereka lah yang membentuk sebuah aliran lain yang mereka menamakan diri mereka sendiri sebagai
ahlul adli wal istiqamah ataupun ahlu al istiqamah ataupun dengan gelaran al-ibadiyah merujuk kepada salah seorang daripada pemimpin mereka bin Ibad. Abdullah bin Ibad salah seorang daripada pemimpin yang alim sebenarnya daripada kalangan Khawarij yang tidak keluar itu. Ya, perlu kita maklum, macam tadilah kita cerita, mereka akan saling mengkafirkan, dan benda itu kalau kita teliti betul-betul sejarah Khawarij ini, kita tidak akan heran. Sebab al-wala dan bara itu merupakan bahagian yang terpenting. Al-wala yakni mereka menzahirkan kecintaan mereka kepada orang yang menepati dengan sunnah dan juga ajaran asli mereka lah. Dan mereka menzahirkan al-bara'ah, yakni mereka mengasingkan diri dan juga menjauhkan, menghajar dan seumpamanya golongan ataupun aliran yang atau siapalah yang tidak bersama aliran dengan mereka yang mereka nilai sebagai kebenaran itu. So Abdullah bin Ibad ini perjuangannya berasal di Iraq. Kemudian selepas itu mereka dengan selain daripada di Iraq, mereka mengasiskan ajaran mereka secara tersembunyi. Mereka tidak boleh menzahirkan ajaran mereka, dan zaman itu dinamakan khususnya di dalam kitab rujukan Ibadiyah sebagai zaman bersembunyi. Adalah istilah khususnya yang digunakan, dan antara orang-orang yang mereka ajar ialah Rustum itu, ya, Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum, dan juga Abdul Khattab Al-Mu'afiri. Orang-orang inilah yang pergi ke area Maghrib, ke area Morocco sekarang ini, Maghrib, mengasaskan daulah yang dinamakan sebagai Daulah Rustumiyah di situ. Maka daripada situlah munculnya, bagaimana kan kita terkejut tiba-tiba daripada Iraq, aliran ini daripada Harura, kemudiannya berpindah macam-macam lah pergolakannya sampai mereka berpusat di Iraq, di Basrah, di bawah pimpinan ataupun guidance Jabir bin Zaid Al-Azdi rahmatullah alaih. Kemudian mereka mengasaskan sebuah kerajaan di Maghrib, dinamakan sebagai Daulah Rustumiyah. Kemudian daripada situ, daripada Maghrib itu, kalau kita tengok peta Maghrib itu, mereka berpindah ke tempat yang sampai ke sekarang ini dinamakan sebagai Gardaqah atau Gardaya di Tunis, di Algeria, maafkan saya. Dan mereka mengasaskan perkampungan kecil yang berada di pergunungan Nafusa di Libya, dan juga ada satu kepulauan atau pulau kecil dipanggil sebagai Jerba. Nah, dan begitu 3 negara ini, Algeria, Tunisia dan juga Libya, sampai ke sekarang ini masih memiliki komuniti ibadiyah mereka. Kemudian kita berpindah ke itu di barat, ya. Kemudian pada masa yang sama wujudnya kerajaan kecil ibadiyah di area Khurasan, dibuktikan dengan pengutusan surat daripada pemimpin ibadiyah yang telah mengasaskan kerajaan di Khurasan itu kepada saudara mereka yang berada di Maghrib. Berarti mereka sama-sama membuat kerajaan di waktu yang sama. Khurasan pada ketika itu harus kita faham satu tempat yang masih walaupun namanya di bawah Abbasiyah, tetapi Abbasiyah itu berada di Iraq, dan Khurasan ini lebih jauh lagi, dan kekuasaan ataupun macam seakan cengkaman lah, kita boleh katakanlah cengkaman kekuasaan Abbasiyah dan juga pemimpin sebelumnya itu tidak kuat di situ, yang membolehkan wujudnya kerajaan-kerajaan kecil di sana, di Khurasan itu. Di antaranya adalah kerajaan Ibadiyah ini. Dan yang paling lama sebenarnya, yang paling lama ialah kewujudan Ibadiyah di Oman.
Ya, kewujudan ibadah di Oman itu antara yang paling lama. Kenapa? Sebab mereka ini, saya tekalah, ya, saya letakkan andaian saya, kerana mereka ini merupakan satu kabilah dengan Jabir bin Zaid. Jadi ajaran-ajaran daripada Jabir bin Zaid ini pun mengalirlah kepada kabilah-kabilahnya yang berada di Oman itu, dan pernah mengasaskan sebuah kerajaan sebelum ditumpaskan oleh Abbasiyah, oleh Umayyah sebelum sebelum itu, bukan Abbasiyah ya, oleh Umayyah. Kemudian mereka tetaplah tinggal di situ sebagai sebuah komuniti walaupun ya tidak memiliki kerajaan, dan begitulah berterusan ya di tiga kawasan ini. uh, di Khurasan sudah tidak ada ibadahnya. Yang masih kekal sampai ke waktu sekarang ini ialah dinasti Oman di bawah itu, di bawah selatan kepulauan tanah Arab. Jadi itu secara ringkas sejarah bagaimana penempatan ibadah ini, khususnya Khawarij ibadah ini boleh ada. Jadi kita boleh andaikan majoriti ulama-ulama ibadiyah, kerana keberadaan mereka berada di barat itu lebih tersusun dan lebih nampak, dan ada kuasanya, ada kuasa politik, tidak seperti mana di Oman, kerana Oman itu awal sudah dicantas oleh Umayyah dan juga Abbasiyah. Ini mereka tidak boleh untuk berdiri dan membina sebuah kerajaan sendiri. Sementara di kawasan Maghrib, yang saya masuk ke sama Maghrib ialah Morocco, Tunisia, Algeria dan juga Libya, mereka mampu untuk berdiri dan juga paling tidak mengasaskan komuniti mereka tersendiri ibadiyah ini. Maka kegiatan ilmiah itu lebih berpusat di Maghrib. Kegiatan ilmiah bagi ibadah ini lebih berpusat di kawasan barat itu. Ulama-ulamanya yang saya akan sebutkan sebentar lagi berasal daripada kabilah-kabilah Barbar, kabilah Barbar yang tinggal di situ dan juga yang menganut ajaran ibadiyah ini. Jadi ada beberapa lah. Saya tidak akan bahaskan semua. Cuma saya akan bahaskan yang lebih awal, ataupun saya bahaskan secara ringkas sajalah. Ya. Antara rujukan yang terawal lah saya kira yang pernah ditulis oleh ulama-ulama ibadiyah ini sendiri ialah kitab Bad'ul Islam wa Syara'i'id-Din. Bad'ul Islam wa Syara'i'id-Din karangan Ibn Salam Al-Ibadhi, ataupun nama penuhnya Lawab bin Salam At-Tawziri atau At-Tuziri Al-Muzzati. Al-Muzzati berasal daripada kabilah Muzzatah yang lama sudahlah, yang berasal di macam saya kata tadi daripada kabilah Babar itu. So Lawab bin Salam, dan dalam buku Badul Islam Syara'id ini penting saya kira, walaupun buku tu kecil dan telah ditahqiq dan juga telah diterbitkan. Buku itu penting kenapa? Sebab dia menjelaskan kepada kita bagaimana kemunculan aliran ibadiyah sebagai sebuah aliran yang sudah kukuh. Dia bukan lagi dalam proses pembinaan pada zaman Lawab bin Salam. Dan Lawab bin Salam ni ulama ibadiyah yang hidup pada kurun ketiga Hijriah. Kalau kurun ketiga Hijriah ini biasa menurut kefahaman kita lah sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita faham bahawa mereka ini hidup pada kurun yang mufaddalah. Kurun yang mufaddalah kan, 3 kurun yang terawal. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama salaf, ialah orang yang mengikuti ajaran baginda, bukannya orang hidup pada zaman itu. Sebab kalaulah yang dimaksudkan orang hidup pada zaman itu, sudah tentulah Abu Jahal hidup pada zaman Nabi, tetapi dia bukanlah khairun nas, dia lah akfarun nas, manusia yang paling kafir yang boleh ada di muka bumi ini. So Lawab bin Salam ini dia bukanlah ahli sunnah wal jamaah, dia daripada ibadiyah ini, dan kewujudan buku itu baru-baru saja ditahqiq, ya, baru-baru saja ditahqiq
begitulah nasib ataupun yang sebenarnya buat saya sedih. Kenapa saya sedih? Sebab buku Ibadiah ini yang dalam bahasa Arab sendiri pun kurang dikaji, kurang dikemukakan dan ditulis dalam bentuk jurnal dan seumpamanya. Ada ditulis dalam bentuk tesis, tetapi tesis itu pun yang berasal dari tempat-tempat lokal seperti Algeria, Tunisia, dan jarang yang ada berpindah ke negara-negara Islam yang lain, kan? Jadi kita kurang kenal dengan aliran ini, dan hal inilah yang sebenarnya yang menggerakkan saya untuk menulis satu bab khusus berkenaan tentang aliran Khawarij secara umum dan juga Ibadiyah secara khusus di dalam tesis master saya yang alhamdulillah telah lulus baru-baru ini. So antara rujukan ini adalah buku ini, Badul Islam Syara'uddin. Okay, saya cerita. Beliau wafat pada tahun 273 Hijriah. Okey, kemudian seterusnya di antara buku-buku rujukan Ibadiyah pada kurun selepasnya. Pada kurun keempat Hijriah, tadi kurun ketiga, kan, kurun Mufaddalah. Jadi sekarang ini kita berpindah kepada kurun keempat Hijriah, di mana seorang alim yang saya sangat pujilah cara dia berfikir. Walaupun dia Ibadiyah, tapi kita tetaplah boleh menghargai ketajaman fikirannya itu, cara dia membahaskan, cara dia menilai, buat perbandingan antara aliran Ibadiyah ini dan juga tab'an dia menyokonglah alirannya itu, dan juga membuat perbandingan dengan aliran-aliran lain dengan tujuan untuk membantah. Ini ala kulli hal kita boleh hargailah itu ya kepintarannya. Ini alim yang bernama Yaghla bin Ziltaf Al-Wisyani, ataupun lebih terkenal dengan namanya Abu Khazar. Abu Khazar, sewaktu saya pertama sekali nampak buku ini, ya, Risalah Abi Khazar ataupun Rasail, Risalah Abi Khazrin, saya terus macam melompat. Saya terus melompat. Sebab kenapa? Sebab saya kira pada ketika itu buku itulah yang terawal. Buku inilah yang terawal yang dikarang secara khusus dalam ilmu kalam. Sementara buku Lawab bin Salam itu ada juga menyentuh berkenaan tentang perbahasan akidah Ibadiyah dan menyelitkan sedikit sebanyak berkenaan tentang perbahasan sejarah. Tetapi buku kalam yang semasuk ke sini ialah dia bahaskan beberapa persoalan ilmu kalam dan menampilkan pendapat Ibadiyah dan membantah pendapat aliran lain. Hal itu tidak ada di dalam buku Lawab bin Salam. Yang ada di dalam buku Yaghla bin Ziltaf. Berarti ulama-ulama Ibadiyah pada zaman ini, pada kurun keempat Hijrah, dan dia juga berasal daripada Tunis. Macam saya katakan tadi, ulama-ulama Ibadiyah ini kebanyakannya berada di situ, di Maghrib. Sementara yang mutaakhir seperti Syekh Ahmad Khalili, dia berpusat di Oman lah, kerana ada kerajaan sendiri dan juga dia secara rasmi diiktiraf sebagai kerajaan yang menganut aliran Ibadiyah ini. Taib. So Yaghla bin Ziltaf Al-Wisyani ataupun Abu Khazar ini berasal daripada kabilah Wisyan, daripada kabilah Babar di Tunisia itu. Dan dia telah menulis, macam saya kata tadi, Risalah Abi Khazrin ataupun dengan nama penuhnya Ar-Raddu ala Jami' al-Mukhalifin. Ar-Raddu, ni bantahan, dia kata, bantahan kepada semua orang-orang yang menyimpang atau menyelisih daripada aliran ahli adli wal istiqamah ataupun aliran Ibadiyah ini. Dan buku itu walaupun tipis, itulah saya kata, walaupun tipis, tetapi bila sudah ditahqiq dan juga dibaca, kita akan lebih menghargai bagaimana tajam sebenarnya cara dia menukilkan pendapat mukhalifin itu dan juga membatalkannya. Walaupun kita tidak setuju dengan jawapan itu dan kita boleh buat counter, tetapi paling tidak kita memahami perbahasan kalam dalam kalangan ulama Ibadiyah pada kurun keempat Hijrah itu sudah sampai ke tahap yang agak tinggi lah, khususnya di Tunisia itu, yang sezaman dengan
Yaghla bin Ziltaf ini ialah seorang alim ahli sunnah wal jamaah di Tunisia itu juga. Dan hal ini yang menjelaskan kepada kita rupanya Tunisia ini macam hotpot mah. Hotpot di mana semua aliran yang berada di area barat dunia Islam itu berkumpul di Tunisia pada kurun keempat Hijrah ini. Kerana pada zaman itu juga Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, alim yang terkenal, ya, daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah yang telah mengarang risalah dalam fiqh mazhab Maliki. Begitu juga dia ini telah mengarang muqaddimah aqidah ahli sunnah wal jamaah menurut aliran ahli hadis di bahagian muqaddimah buku tersebut. Taib. Dan Ibn Abi Zaid ini dikisahkan, dan saya telah menulis juga sebuah buku berkenaan beliau tentang falsafah tarbiyahnya lah, ya, tetapi itu saya ada bahaskan di dalam bahagian biografinya bahawa beliau ini seorang mujahid melawan golongan Syiah Ismailiyah yang cuba untuk menawan ataupun cuba untuk menawan kawasan Kairawan itu bersama dengan golongan Ibadiyah yang ada di Tunis itu. Jadi saya kira Yaghla bin Ziltaf ini dan juga dia punya macam geng dia lah kalau kita katakan macam ganas pula, geng ataupun dia punya kabilahnya itu ataupun komunitinya itu bersama-sama dengan Ibn Abi Zaid. Cuma mereka tidak saling menulis menulis tentang satu sama lain kerana daripada perbezaan mazhab. Yaghla bin Ziltaf seorang Ibadhi dan juga Ibn Abi Zaid seorang Salafi. Tetapi sama-sama berjihad melawan Syiah Ismailiyah Fatimiyah itu, sampailah Fatimiyah itu keluar daripada Tunis berpindah ke Mesir akhirnya. Menarik, sangatlah menarik sejarah ini kalau kita dapat, kita macam cari puzzle, susun puzzle itu dan kita dapat rangkumkan. Dan hal ini yang buat saya seronok lah sebenarnya mengkaji tentang tokoh-tokoh ini, dan juga saya dapat membaca bukunya dan saya kenal caranya berfikir sangat advance di dalam ilmu kalam itu walaupun bukunya kecil. Kemudian seterusnya pada kurun ke-5 Hijriah, tadi kurun ke-4, ini kurun ke-5 pula, salah seorang alim yang terkenal, ya, daripada ulama-ulama Ibadiyah yang berada di Libya, di pergunungan Nafus, ataupun Nafusi yang akan digelar sebelah sini, ialah Yahya bin Al-Khair Al-Jannauni. Saya mula-mula bila mana saya sebab tulisan Arab ni tidak ada baris, ya, dan khususnya nama beliau ini dalam buku tersebut, buku yang dikarang oleh beliau yang telah dicetak dan di-type itu tidak ada baris. Jadi saya terpaksa search Al-Jannauni, macam mana disebut Al-Jannauni, Al-Janawuni, Al-Janawani, Al-Janawini, tidak. Bila mana saya search di dalam YouTube, berkenaan adalah sedikit muqaddimah ta'rifiyah ataupun pengenalan berkenaan tentang alim ini, kerana ada alim besar dalam Ibadiyah. Jadi dari situ saya belajar macam mana menyebut nama beliau ini secara detail. Al-Jannauni, kabilah ataupun berasal daripada nama tempat Ijnawin. So Al-Jannauni ini ulama yang berasal daripada pergunungan Nafusa, dan kitab beliau, dia banyak tulis kitab, tapi kitab beliau yang sempurna yang telah saya rujuk secara pribadi di dalam untuk kajian tesis itu ialah kitab Al-Wada'. Kitab Al-Wada' ini sebenarnya buku ini bukan gabungan, ya, kitab Al-Wada' ini. Dia kitab ringkas, tetapi saya kira sangat isinya itu sangat rencang. Kerana perbahasan berkenaan tentang Al-Milal As-Sitt. Al-Milal As-Sitt yakni 6 agama. Seperti mana telah dinyatakan di dalam firman Allah SWT berkenaan tentang Al-Yahud, Al-Nasara, Al-Sabi'in, dan itulah 6 agama itu dibahaskan secara ringkas tapi padat di dalam buku Al-Wada' ini, dan buku itu bagi pada 2.
Di bahagian mukaddimahnya berkenaan tentang usul ibadiyah, dan bahagian selepasnya itu berkenaan tentang fiqh ibadiyah. Dan untuk makluman, ibadiyah ini tidak ada mazhab fiqh macam kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ini ada mazhab fiqh yang pelbagai. Kan kita ada Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, Hanbali, dan mazhab-mazhab yang fiqh yang lain lah, Tabari, Al-Laythi, Al-Thawri yang ada pada zaman dahulu. Tapi bagi ibadiyah tidak. Mereka kerana menurut mereka akidah dan amalan itu tidak boleh berpisah. Akidah dan amalan tidak boleh berpisah. Kalau seorang itu na'udzubillah melakukan dosa besar, mereka mengandaikan orang yang melakukan dosa besar ini telah jatuh kafir. Kafir dengan tafsiran mereka lah. Ya, kafir dengan tafsiran mereka, tapi dinamakan sebagai kafir dan perlu kepada taubat. Jadi kitab yang saya rujuk itu ialah kitab Al-Wada', dan saya kira kitab itu sangat bagus untuk merumuskan dan menjelaskan kepada kita apa sebenarnya yang dipegang oleh ibadiyah ini. Bagi orang yang tidak biasa, dia akan merasa pening membaca kitab itu, sebab memang perbahasan akidah di dalam menurut ibadiyah ini sangat berbeza daripada buku-buku yang kita biasa baca. Kita ada kalau misalnya ada dalam buku Aqidah Ahli Hadis, kita akan bahaskan mengenai tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kalau masuk dalam perbahasan nubuat, perbahasan malaikat kalau ada, kemudian perbahasan asyaratus sa'ah kalau ada, kemudian ditutup dengan perbahasan sahabat. Kan? Akidah kita berkenaan tentang sahabat. Mereka tidak. Banyak perbahasan detail yang overlap saya kira antara akidah dan juga fiqh. Macam tadi itulah. Contohnya, mereka membahaskan apakah hukum kita solat di belakang orang mukhalif, orang yang tidak sealiran dengan kita, tetapi di dalam bahagian akidah itu, bahagian usul. Hal ini sangat, kan kita macam itu isu fiqh. Kenapa kita perlu bahaskan di dalam bahagian akidah, kan? Jadi hal ini yang bagi orang yang tidak biasa untuk ini membaca buku-buku aliran ibadiyah lah secara khususnya, dia mungkin pada permulaan itu agak pening, tapi by time dia akan biasa lah. Okay? Jadi itu pada kurun kelima, Al-Jannauni. Al-Jannauni. Kemudian pada kurun ke-6, seorang alim yang dinamakan sebagai Abdul Kafi ataupun terkenal dengan nama laqabnya, kunyahnya Abu Ammar Al-Ibadi. Dan bukunya ini merupakan buku pertama yang saya miliki dalam bentuk hard copy. Buku itu saya beli di Madinah dulu lah sewaktu saya belajar. Saya tidak sangka buku itu lepas juga mungkin immigration ataupun orang saja bawa ke Madinah itu untuk sebagai rujukan lah bagi pelajar-pelajar yang ada di situ. Tapi FYI, buku tentang aliran akidah-akidah yang lain agak sukar untuk didapati sebenarnya di Madinah itu, sebab sebab custom dan juga dorong punya polis agama lah pada zaman dahulu tu. Sekarang ini tidak sudah. Mutawwa' itu dorang akan semak isi kandungan buku yang masuk ke dalam mamlakah. Jadi buku-buku kemudian tentang fizilal diharamkan sebenarnya. Boleh ditangkap orang yang menjual fizilal itu. Begitu juga buku-buku aliran lain. Tapi saya heran kenapa buku ini ada. Ada, tapi dia dalam bilangan yang kecil dan tidak diletak di bahagian di bahagian yang dipamerkan di maktabah itu. Akan ada tapi dalam terselitlah di belakang. So buku Abu Ammar ini dia tebal, sebenarnya terbahagi pada 2 jilid, tapi yang naskah yang saya miliki itu menggabungkan antara 2 jilid tersebut. Abu Ammar Al-Ibadi membahaskan mengenai kalam juga, bantahan Al-Mujaz fi ilmi al-kalam, tetapi dia sebenarnya bantahan kepada aliran-aliran kalam yang ada di dalam permasalahan-permasalahan yang tertentu, seperti misalnya al-adlu,
keadilan ilahi, yang di mana itu menjadi pintu kepada perbahasan al-wa'du wal-wa'id, kepada perbahasan bagaimana janji baik itu berhak bagi Allah SWT, dan juga janji buruk itu berhak bagi Allah SWT, dan Allah wajib mengazab orang yang melakukan dosa besar. Pintunya. Begitu juga bagaimana di dalam buku itu perbahasan mengenai aliran Islam di dalam bahagian yang kedua. Tetapi bahagian yang pertama itu dikhususkan untuk membantah agama-agama. Tetapi menurut susunan perbahasan ilmu kalam lah, ya, membantah golongan dahriyin, etis pada zaman dahulu, etis yang tidak percaya dengan wujudnya hari akhirat, dibantah secara detail di bahagian awal buku tersebut. Dan buku itu dijadikan sebagai buku muqarrar atau silibus bagi perbahasan bagi silibus subjek akidah di Oman. Dinyatakan di dalam muqaddimah tahqiq buku tersebutlah Abu Ammar itu. Dan saya kira itu lebih perbahasan itu lebih mencapa dan juga lebih besar. Kenapa? Sebab dia muncul selepas daripada ataupun ialah selepas daripada Yaghla bin Ziltaf tadi. Yaghla bin Ziltaf kita andaikan dia karyanya itu muncul ketika kemuncak ilmu kalam di dalam dunia Islam pada kurun keempat Hijriah kan, di Baghdad, di dunia Islam, tidak semestinya di Baghdad. Sementara Abu Ammar ini ketika itu ilmu kalam sudah ada, cuma ada perkembangan, cuma tidaklah bukanlah sehebat, cuma syarahan ataupun tambahan kepada apa yang telah dibuat oleh Yaghla bin Ziltaf itu. Itu menarik, ya. Kalau kita susunlah kronologi ini, kita akan dapat sampai kepada at least kefahaman yang asas kepada bagaimana perkembangan aliran aqidah ibadiyah itu. Bagaimana dia mulanya sebagai mazhab yang cuma mengasaskan. Tetapi apabila sampai kepada zaman Yaghla bin Ziltaf, dia sudah menjadi mazhab yang kukuh berdiri sendiri dan juga membantah aliran-aliran yang lain. Dan nama itu pun Ar-Raddu ala Jami' al-Mukhalifin, kepada semua orang-orang yang menyelisih kami. Dan tugas itu dilanjutkan oleh Abu Ammar al-Ibadhi ini. Itu dalam kalamnya lah, ya. Okay. Kemudian seterusnya pada kurun ke-7. Saya bagikan ini ikut kurun. Tetapi ini bukanlah semuanya rujukan yang saya gunakan ini berkenaan tentang akidah. Mostly akidah, tetapi ada sebagian itu saya kena refer kepada buku sejarah juga. Dan sejarah itu ada menyelitkan sedikit sebanyak berkenaan tentang perbahasan akidah. Contohnya lah buku ini. Buku yang berjudul Tabaqat, ya, Tabaqat Masyayikh al-Maghrib, tidak saya nama panjangnya itu, tetapi ditulis ini sebagai Tabaqat, dikarang oleh Abul Abbas Ad-Darjini. Abu Abbas Ad-Darjini salah seorang daripada ulama yang berasal daripada Tunisia, Janub ataupun selatan Tunis. Macam saya katakan tadi, di selatan Tunis itu menjadi perkampungan Ibadiyah. Sampailah, bayangkan, daripada zaman Al-Jannauni tadi, sampailah pada kurun ke-6 5 Hijriah sampai kurun ke-7 Hijriah ini. Sampai ke sekarang inilah sebenarnya, ya, Ibadiyah, komuniti Ibadiyah itu masih ada. Okay. So Darji, nama tempat juga. Jadi sebab itu sudah dinisbahkan kepada tempat itu, Darji ini. Dan dia telah mengarang sebuah kitab yang berjudul Tabaqat Masyayikh al-Maghrib, di mana dia mula menulis berkenaan tentang ulama-ulama dan juga tokoh-tokoh Ibadiyah, tetapi dia bermula daripada tahun 51. Hal ini pelik bagi kita lah, kan? Sebab bila mana ditulis Tabaqat itu sepatutnya encompass ke semua,
daripada mana asal mereka, kemudian baru berpindah ke Maghrib, ke area ke area barat dunia Islam. Tapi dia terus start daripada 51, di mana startnya aliran Ibadiyah itu bercambah di area Maghrib dunia Islam. Jadi karya Ad-Darjini ini dinilai bukanlah kurang, mungkin dia memang memaksudkan untuk menulis Tabaqat itu, nama pun Tabaqat Masyayikh al-Maghrib. Dia tidak mau membahaskan yang awal, karena perbahasan Tabaqat Masyayikh Maghrib ini yang saya kira yang paling komplit lah ya, yang telah dikarang ataupun yang telah ditulis oleh Darjini. Jadi saya buku ini dalam 2 jilid. Jadi penting buku Darjini ini. Kita tidak boleh menepikan kepentingan buku Darjini ini. Khususnya apabila kita mau tahu bagaimana wujudnya sistem yang dipanggil sebagai azabah. Sistem azabah yang diasaskan oleh Ibadiyah di Maghrib ini, di mana mereka itu menggunakan sistem demokrasi sebenarnya. Lebih awal tidaklah dinamakan sebagai demokrasi dan juga tidak menggunakan demokrasi tulen, di mana setiap seorang daripada ahli masyarakat atau society itu menyuarakan pendapat mereka. Mereka memilih lebih kurang 10 begitu ahlul hilli wal aqdi yang mewakili ketua-ketua dan juga alim-alim di dalam komuniti mereka itu, sistem azabah ini. Dan mereka inilah yang menjadi ketua spiritual, yakni imam mereka, ketua rohani, kan? Imam-imam mereka inilah juga menjadi ketua politik yang menentukan keputusan-keputusan politik bagi komuniti tersebut. Adakah kita boleh terima Sunni? Adakah kita kena tolak Sunni? Adakah kita boleh berbaik-baik dengan Sunni ataupun tidak? Adakah kita perlu berjihad ataupun kita duduk di tempat kita saja di Gardaya ini? Mereka ini golongan Abad Azabah ini, dan dibahaskan panjang oleh Syekh Al-Murmuri, dan rakamannya kita boleh follow dan tengok di YouTube. Tapi dibahaskan di dalam kitab ini. Mungkin kita penat kan mau follow video itu di YouTube, kita boleh baca sendiri bagaimana sistematiknya sebenarnya aliran Ibadiyah ini di dalam bukan setakat dalam akidah, tetapi juga dalam sistem politik mereka, dalam masyarakat mereka. Itulah yang sebenarnya menjadikan mereka kekal, boleh merentas zaman daripada awal kurun ke-51 Hijriah sampai ke sekarang ini. Mereka masih kekal sebagai sebuah aliran yang tidak berubah-ubah. Ya, tidak berubah yang saya maksudkan, kalau macam kita pilihan-pilihan fiqh kita itu sudah banyak berubah. Pilihan fiqh kita sudah banyak berubah karena terkesan dengan maqasid. Sementara mereka untuk mengubah itu perlu refer kepada aliran ataupun bukan aliran, ini kelompok azabah ini yang menjamin keaslian mazhab. So ada kata di sini, benarkah ada sebagian dakwaan Ibadiyah adalah paling dekat dengan aliran Sunnah? Wallahu a'lam. Saya tidak faham apa yang paling dekat itu. Okey, itu Darjini pada kurun ke-6 Hijriah. So jangan risau, bukunya itu akan disempurnakan selepas itulah. Oleh siapa kita tidak tahu. oleh seorang alim yang dinamakan sebagai Al-Barradi. Tapi nantilah kita bahaskan. Saya rujuk juga kedua-dua bukunya ini, buku Ad-Darjini dan juga buku Al-Barradi. Okey. Kemudian pindah Darjini ini hidup pada kurun ke-7 Hijriah. So ada seorang lagi sebenarnya alim Ibadiyah yang bernama Al-Qalhati, Muhammad bin Sa'id Al-Azdi Al-Qalhati, salah seorang daripada alim, tetapi dia ni alim yang berasal daripada Oman, Al-Qalhati ini. Dan kabilah Qalhati ini makruf sampai ke sekarang berada di Oman ini. Dan dia telah mengarang sebuah kitab yang saya kira sangat menarik lah, ya,
yang saya kira sangat menarik untuk kita bahaskan. Kenapa sangat menarik untuk dibahaskan? Kerana mereka di dalam kitab ini, tebal buku ini ya, dalam 2 jilid. Di dalam kitab tersebut beliau membahaskan firaq ataupun aliran-aliran di dalam Islam, dan akhirnya sedikit sebanyak menjelaskan berkaitan tentang sejarah perpecahan aliran Ibadiyah atau Khawarij. Kemudian selepasnya mengkhususkan sebuah bab khusus membahaskan mengenai akidah Ibadiyah itu, dan juga masyayikh ataupun ulama-ulama yang menjadi rujukan di dalam aliran Ibadiyah Qalhati ini. Yang menariknya, isi daripada buku Qalhati ini, tajuk bukunya itu ialah Al-Kashfu wal Bayan fil Usul wa Bayan Firaq al-Ummah al-Kalamiyah. Menariknya kitab ini dalam 2 jilid ini, banyak perbahasannya itu seakan-akan cuplikan ataupun dia nukilkan daripada kitab Al-Farqu Bain al-Firaq karangan Syaristani. Syaristani ini hidup pada kurun ke-6 Hijrah, sezaman lah lebih kurang ya. Dan dikatakan bahawa Muhammad bin Sa'id al-Qalhati ini juga hidup pada kurun ke-6 Hijriah, cuma tidak dapat dipastikan pada tahun berapa kerana kurang ditulis berkenaan tentang tarikh wafat beliau secara pastinya. Nah, jadi sewaktu saya membaca Al-Kashful Bayan, dan saya pada masa yang sama juga ketika itu tengah membuat perbandingan, bukan perbandingan ini, sedikitlah rujukan ya, berkenaan tentang aliran Asy'ariyah dan juga aliran-aliran yang lain ya, yang dibahaskan oleh Syaristani di dalam Al-Farq Bain al-Firaq. Saya dapati perbahasan itu sama, dan saya rasa saya pernah bahaskan ini, saya pernah ceritakan ini, di mana mereka ini sepakat, Al-Qalhati dan juga Al-Qalhati dan juga Syaristani sepakat untuk menamakan John Philoponus ataupun dalam bahasa Arabnya Yahya Nahwi sebagai seorang filsuf Muslim. Sedangkan hakikatnya Yahya Nahwi ini filsuf, tetapi yang sebelum yang muncul sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu agak pelik kan, siapa yang tiru siapa. Jadi sangat berat saya ialah Syaristani menulis awal buku Al-Farq Bain al-Firaq, cuma Al-Qalhati ini nukilkan daripada buku itu tapi tidak menyatakan sumbernya. Mungkin kerana perbezaan mazhab, ini saya nukilkan saja supaya tidak ada ketegangan nanti akan muncul di dalam pengikut mazhab. Jadi saya diamkan nama Syaristani ini. Walaupun pada kita benda itu agak bermasalah kerana melibatkan macam jenayah ilmiah lah. Tapi sebenarnya benda itu syair ataupun banyak dilakukan oleh ulama selain daripada Qalhati ini. Seperti mana yang saya perasan ketika mana Syekh Mullah Ali Al-Qari mensyarahkan Mukhtasar Manar, beliau menukilkan daripada Qutlubugha tanpa menyebutkan bahawa Hafiz Qutlubugha telah tulis sekian dan sekian. Saya tidak mau berkata dia mencuri, tetapi mungkin itu adatnya. Tidak, yakni pada zaman dahulu tidaklah se-strict pada zaman sekarang ini. Kita boleh menukilkan daripada siapa saja tanpa kita menyebutkan namanya. Tapi yang seeloknya tentulah kita menulis nama itu. Dan benda yang sama juga kita andaikan dilakukan oleh Al-Qalhati ini kepada buku Syaristani itu, Al-Farq Bain al-Firaq. Tapi kajian yang lebih lanjut perlulah dibuat. Jadi menarik Al-Qalhati. Berarti pada kurun ke-6 Hijrah, Oman, adanya sumbangan daripada ulama-ulama di Oman berkenaan tentang akidah ini yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'id Al-Azdi. Itu cluenya, Al-Azdi itu.
Jadi kita tahu daripada Oman, Al-Azdi, kerana dia berasal daripada kabilah Azd, di mana kabilah Azd ni yang masyhurnya berada di Oman. Pindah kepada kurun seterusnya yang sezaman dengan Syekhul Islam bin Taimiyah, yang alim kabir lah saya kata, ya. Alim kabir tapi dalam aliran Ibadiyah ini. Al-Jitali ataupun nama penuhnya Ismail bin Musa Al-Jitali. Berasal daripada Jital, berasal daripada bandar ataupun kampung Jital. Dia dilahirkan di Nafusah, salah seorang daripada alim dari yang berasal dan juga kelahiran Nafusah, pergunungan Nafusah di Libya, dan terkenal dengan banyaknya penulisan-penulisan beliau, khususnya di dalam fiqh Allah. Dan buku beliau yang saya rujuk di dalam kajian ini ialah Qawaidul Islam. Buku ini agak tebal, ya, dalam 2 jilid. Terus saya katakan buku-buku Ibadiyah ini sebenarnya lebih banyak. Ada satu buku tu, saya ingat saya, buku syair saja, berapa ribu bait di dalam kitab tersebut. Saya tidak ingat, tapi ribuan lah, lebih daripada 1000. Membahaskan mengenai akidah dan juga fiqh. Macam saya katakan tadi, selalunya perbahasan akidah dan juga fiqh mereka itu nampak macam overlap. Jadi buku Qawaidul Islam ni lebih kurang seperti buku Al-Jannauni itu, di mana bahagian awalnya membahaskan mengenai akidah dan juga bahagian yang seterusnya membahaskan mengenai fiqh. So itu kita tidak boleh saat kita mau mengkaji, ya, kita mengkaji aliran Ibadiyah ni, kita tidak boleh meninggalkan nama Jitali ini sama sekali. Kita tidak boleh. Karena apa? Untuk memahami perbahasan Ibadiyah yang lebih detail, dan pada zaman istiqrar ataupun pada zaman dia sudah masak ranum, kita kena refer kepada karya Al-Jitali ini. Ini khususnya itulah kitab Qawaidul Islam itu. Okay? Dan bukunya ini pada asalnya saya temukan dalam bentuk tesis. Begitu juga dia telah menulis sebuah kitab yang berjudul Qanatul Khairat, tapi saya tidak refer kepada buku itu. Buku itu ini probably agak besar, dan saya inginkan maklumat yang bersifat rumusan saja, bukan tentang akidah Ibadiyah ini. Dan beliau wafat pada tahun 750 Hijriah, yang ini lama sedikitlah berbanding daripada Syekhul Islam bin Taimiyah. Berarti sampai kurun ke-8 ini perbahasan mengenai kalam dan juga perbahasan mengenai fiqh Ibadiyah itu ada dan berterusan dilaksanakan. Dan pada kurun ke-9, macam kita bahaskan tadi, Al-Baradi ini dia alim yang berasal daripada pergunungan Dammar, Ad-Dammari, Al-Baradi Ad-Dammari, di mana terletak di selatan Tunisia, dan juga beliau ini telah mengarang yang menyempurnakan kitab Ad-Darjini tadi. Ad-Darjini menulis kitab Tabaqat Masyayikh Maghrib. So Al-Baradi dia tengok tulisan ini sepatutnya kita sempurnakanlah dengan kitab yang tersendiri, di mana beliau menulis kitab yang berjudul Al-Jawahir Al-Muntaqah fi Itmam ma akhalla bihi kitab At-Tabaqat, ataupun Al-Jawahir Al-Muntaqah. Dan ini untuk kita, ini penting sebab apa? Dia menulis bermula daripada tahun 1 Hijriah hinggalah ke tahun 50 Hijriah. Sebab Darjini tadi, Tabaqat Masyayikh Maghrib, bermula daripada 51 Hijriah sampai ke seterusnya, sampai kepada pembentukan negara-negara Rustumiyah. Dan pentingnya kitab Jawahir Muntaqah ini, beliau membahaskan mengenai beberapa risalah
yang ditulis oleh Abdullah bin Ibad, meriwayatkan beberapa risalah atau surat yang ditulis oleh Abdullah bin Ibad kepada Khalifah Umayyah pada zamannya. Dikatakan di dalam buku Al-Baradi ini, dia membawakan surat itu. Penting untuk dibaca, saya kira. Kan? Dia dikatai di situ Abdul Malik bin Marwan menulis sebuah surat meminta yang wafat pada tahun 86 Hijriah. Menulis sebuah surat meminta daripada Abdullah bin Ibad ini, pengasas ataupun ketua lah bagi aliran Khawarij Ibadiyah ini, untuk kembali kepada Islam. Okay? Dan meninggalkan ajaran Khawarij itu. Jadi Abdullah bin Ibad ini dengan daripada surat itu baru kita kenal bahawa tajamnya pemikiran Abdullah bin Ibad ini, dan juga betapa dia faham ketimpangan-ketimpangan yang telah dilakukan oleh Bani Umayyah lah secara umumnya, dan juga sampai kepada zaman Uthmaniyah dan juga bukan Uthmaniyah, zaman Sayyidina Uthman menurut aliran Ibadiyah ini, dan juga zaman Sayyidina Ali. Dan di dalam surat itu saya nukilkan sebagai muqaddimah bagi aliran Khawarij ini di dalam tesis saya. Saya nukilkan, saya terjemahkan. Dia menyifatkan Khawarij ini sebagai siapa? Abdullah bin Ibad ini. Dia katakan bahawa mereka Khawarij ini adalah pengikut Sayyidina Uthman yang memisahkan diri daripada Sayyidina Uthman setelah Sayyidina Uthman melakukan kemungkaran. Yang menurut Ibadiyah, Sayyidina Uthman itu sewaktu awal pelantikannya okey, tapi sudah sampai kepada pertengahan yang kedua daripada pelantikannya itu, menurut riwayat Ibadiyah ini, ada satu lagi buku. Saya tidak refer kepada buku itu sebab tidak ada kaitan yang jelas kepada tesis saya. Berkenaan tentang sifat ahdath Uthman. Berkenaan tentang buku itu secara detail membahaskan apakah kemungkaran-kemungkaran yang telah dilakukan menurut riwayat mereka oleh Sayyidina Uthman ini. Di antaranya nepotisme, melantik keluarganya sahaja sebagai penjawat-penjawat, menteri-menteri, gubernur-gubernur, orang-orang yang menjaga dawawin daripada keluarganya sahaja. Jadi kata Abdullah bin Ibad ini, asalnya Khawarij ini ialah pengikut Sayyidina Uthman, tapi tidak lagi ikut Sayyidina Uthman lepas Sayyidina Uthman buat kemungkaran. Kemudian dia kata mereka juga pengikut Zubair dan Sayyidina Zubair dan juga Talha, tapi tidak lagi mengikuti Zubair dan Talha selepas Zubair dan Talha mengingkari bai'ah mereka kepada Sayyidina Ali. Ini dalam peperangan Jamal. Kemudian mereka adalah pengikut Sayyidina Ali, tetapi meninggalkan Sayyidina Ali selepas Sayyidina Ali menggantikan ajaran Al-Quran dengan tahkim. Ini dengan tafsiran mereka lah, Ibadiyah itu, dan mereka itu yang melarikan diri mereka selepas tahkim di perang Nahrawan. Dan katanya mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengiktiraf kemuliaan Abu Bakar dan Umar serta berusaha meneruskan ajaran Islam sebagaimana diwariskan kepada mereka. Kemudian dia kata hadza khabar al-Khawarij. Maka daripada sini, saya pada asalnya saya tidak mau menamakan Ibadiyah ini sebagai Khawarij. Tapi selepas membacakan surat Abdullah bin Ibad ini di dalam kitab yang telah ditulis oleh Al-Baradi, dia nukilkan surat itu secara penuh. Berarti Abdullah bin Ibad mengakui dia Khawarij. Maka kita tidak boleh menafikan Ibadiyah ini Khawarij. Mantik saya simpan. Walaupun ada beberapa percubaan, beberapa alim daripada kalangan Ibadiyah dan beberapa alim daripada kalangan ahli sunnah sendiri untuk mengelak nama Khawarij ini daripada dinamakan kepada Ibadiyah, tapi bukti ini ada. Kalau mau padamlah ataupun delete lah ataupun hapuskanlah buku Al-Baradi ini. Tapi tidak boleh sebab saya nukilkan nanti saya. Tidak boleh untuk orang buat itu sebab saya nukilkan dengan teksnya dan juga terjemahannya itu ada di dalam tesis ini. Jadi buku Al-Baradi ini penting sebab dia menjelaskan kepada kita bagaimana Khawarij itu
muncul, dan Ibadiyah itu secara sendirinya muncul sebagai sebuah aliran yang tersendiri daripada Khawarij itu. Penting untuk dibaca buku Al-Jawahirul Muntaqah bagi orang yang mengkaji aliran Ibadiyah inilah. Sementara yang jangan suka baca, takut nanti takut nanti menyimpang. Dan yang terakhir dalam buku yang saya jadikan rujukan ialah buku ini, Syarah Aqidah Tauhid, karangan Amru bin Jumai, yang dikarang oleh Ahmad bin Sa'id Abu Uthman Badruddin Asy-Syamakhi ataupun Abul Abbas Asy-Syamakhi, alim Ibadiyah yang hidup pada kurun ke-10 Hijriah. Ini sezama dengan Suyuti. Suyuti wafat pada tahun 910 Hijriah, dia wafat pada tahun 928 Hijriah, tapi tempat yang lain. Nah, Syamakhi, kabilah ini sangat popular bukan popular, saya maksudnya popular apa? Dia kabilah ini banyak melahirkan ulama. Bukan sahaja Syamakhi, bapaknya juga adalah alim, datuknya juga adalah alim. Jadi mereka ini hidup di Jabal Nafusa ataupun An-Nafusi, kita nisbahkan dia kepada tempatnya. Dan buku beliau macam saya katakan tadi, Syarah Aqidah Tauhid itu sangat penting, sebab dia itulah yang merumuskan istilah-istilah yang digunakan oleh Ibadiyah ini di dalam kitab-kitab akidah mereka yang lain. Kalau kita keliru tentang taksim kafir kan, kafir bagi orang yang melakukan dosa besar berbeza dengan kafir munafik lain. Jadi apakah istilah khusus yang digunakan oleh Ibadiyah untuk membezakan antara dua bentuk kekafiran ini? Ialah kita refer kepada buku ini, buku Syarah Aqidah Tauhid ini. Buku itu asalnya merupakan syarahan kepada kitab yang dikarang oleh Amru bin Jumai, dan dikatakan bahawa buku Amru bin Jumai ini ditulis di dalam bahasa Babar, dalam bahasa tulisan Amazigh itu. Jadi Amazigh tulisan Babar lah yang rasmi, ya, dengan segitiga, dengan bulatnya, beza dengan tulisan Arab. Jadi diarabkan oleh tokoh kita ini Syamakhi dan juga disyarahkannya. Sebab buku Aqidah Tauhid itulah yang sebenarnya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tapi mungkinlah saya akan ambil masa juga untuk menerbitkannya sekiranya perlu di dalam jurnal ke ataupun yang seumpama dengan itu. Sebab apa? Rugi kalau kita kekalkan begitu saja, tidak ada yang boleh memanfaatkannya. Dan at least adalah sedikit sebanyak pendedahan berkenaan tentang apakah sebenarnya menjadi pegangan umum bagi Ibadiyah ini, bagi orang yang ingin merujuk dan juga mengkaji aliran Ibadiyah ini. Macam saya katakan pada awal tadi dan saya ulang-ulang, sebenarnya kajian berkaitan Ibadiyah ini masih terlalu dara. Ya, bukan hutan saya ada hutan dara, tetapi juga kajian ini, lapangan ini juga ada yang kajian yang bersifat dar. Ya, ini yang masih terlalu mentah untuk dikaji dan juga digali. Ya, saya baru bahaskan itu sedikit sebenarnya. Dan buku-buku inilah lebih kurang 10 ini yang setelah jadikan rujukan bagi bab kecil di dalam tesis saya. Dan saya mahu kan, kalau boleh, adalah mungkin lepas ini sebuah tesis ataupun mana-mana tesis yang khusus yang ditulis oleh sarjana Malaysia sendiri, bukan sarjana luar, sarjana Malaysia sendiri, berkenaan tentang Ibadiyah ini sebagai paling tidak cara untuk kita menghargailah kejenisan dan kepintaran ulama-ulama Ibadiyah dan sumbangan mereka di dalam mengekalkan Islam di beberapa dunia tanah lah, di beberapa kawasan di serata dunia Islam. Dan begitulah cara kita untuk ta'aruf dengan aliran-aliran yang lain, dan kita menghargai cara bagaimana Syekh Ahmad Khalili, bagaimana beliau berfikir,
dan memikirkan tentang isu umat ini. Ya, kita selalu, mungkinlah bagi orang yang kurang follow, dia tidak kenal, dia hanya akan kenal kepada Syekh Qardawi, Ali Qurdari, sebab sama mazhab aliran. Tapi kalau kita tengok di IUM itu, Persatuan Ulama Islam Sedunia yang diketuai oleh Syekh Resuni, di antara naibnya itulah Syekh Ahmad Khalili, seorang ibadi. So kita kena at least kita faham what's the logic ataupun apakah mantiknya Syekh Ahmad Khalili itu dilantik sebagai salah seorang daripada naib Persatuan Ulama Sedunia, kan? Dan bagaimana dia itu kalau kita baca artikel-artikelnya di dalam website rasminya, dan juga Twitter Syekh Ahmad Khalili itu boleh follow, ya. Artikel itu semuanya menyeru ke arah kesatuan umat Islam. Sama sebiji pemikirannya seperti Syekh Razuni, Qurdari, Qardawi dan seumpama, dan ulama-ulama di dalam Persatuan Ulama Islam Sedunia itu. Semuanya daripada aliran-aliran yang berbeza. Katanya kita tepikanlah perbezaan itu. Kita ini menarik tasamuh ataupun berlapang dada dalam apa yang kita perbezakan, dan bersatulah dalam perkara yang kita sepakati, kan? Kita solat sama macam dorang, cuma ada perbezaan pada rukun. Solat 5 waktu kita, solat 5 waktu juga pada dorang, pada golongan Khawarij Ibadiyah ini. Rujukan-rujukan kita, kan, Kutub Sittah itu juga menjadi rujukan mereka, cuma ada tambahan sedikit daripada mereka. Ustaz Rabi' Al-Farahidi, tapi ini tidak saya sebutkan lah. Bukanlah saya tidak tahu beberapa rujukan mereka yang lain. Banyak rujukan mereka yang saya tahu, cuma saya tidak sebutkan sebab tidak ada kajian, tidak kaitan dengan tesis saya. Jadi begitu, ya. At least ada dalam talk ini, mungkin sudah berapa menit lah saya beleter. Ada yang bersabar, ya, follow daripada awal ataupun daripada pertengahan sampai ke habisnya. Ya, saya mau habis sudah ni. Jadi nama tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu tadi melambangkan kepada kita bahawa bagaimana aliran ibadah ini sejak daripada kurun ketiga paling tidak, ya, sejak bermula daripada kurun ketiga sampai ke zaman sekarang ini masih the scholarship itu masih ongoing, cuma berbeza tempat-tempatnya. Sama macam aliran Sunni Islam ini, kan, ahli hadis itu bermula daripada Baghdad. Kita andaikanlah daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian beralih ke area Palestin, Al-Maqdisi, kan, Ibnu Qudamah, Ghiyuddin, kemudian berpindah ke Damsyik, Ibnu Salah, Nawawi, kemudian berpindah ke Hijaz, kemudian berpindah ke India, kemudian berpindah ke Saudi sebagai aliran yang ahli hadis itu. Begitu. The same case macam Ibadiyah ini. Dan mereka memiliki beberapa tempat, cuma sebab perbezaan politik, dan mereka juga ini sebagai manusia lah, kan. Dan aliran ini untuk menjaga keaslian dan juga kekekalan kewujudan aliran mereka mengasaskan sistem azabah itu, dan itu menarik sekali. Kenapa kita tidak kaji, kan? Dan even dalam kajian bahasa Inggeris sendiri pun sangat sedikit kajian yang khusus dilakukan berkenaan tentang ibadah ini. Hanya lately barulah dibuat. Mungkin kita boleh ke depan lah ke arah itu, kan? Sebagai sebuah negara, kita boleh buat anjurkan sebagai contoh seminar menghargai, tidak perlu ibadah, sebenarnya menghargai pemikiran Ismail Al-Jitali, kan? Kita jemputlah beberapa orang daripada Tunis, beberapa orang daripada Oman, untuk membahaskan mengenai siapa Al-Jitali ini, dan juga ara dan juga sumbangan-sumbangannya secara umum dalam pembahasan akidah ibadiyah dan juga pembahasan fiqh ibadiyah itu sendiri.
dan juga bagaimana al-milal as-sit itu telah dirumuskan di dalam aliran Ibadiyah dan ditulis di dalam buku tersebut. Sebagai contoh, Jitali ini saya kira banyak lagi lah pembahasan-pembahasan lain yang kalau mau dibahaskan sekali tidak bertepatan pula ya dengan pembahasan rujukan ini. Okey, satu lagi bagi sahabat-sahabat yang inginkan rujukan yang saya rujuk untuk tesis ini, macam saya sebutkan tadi, jangan segan-segan DM saya, Ustaz, saya mau pun bro saya bro kawan, okey, jangan panggil abang. Okey, message tanya, okey, saya ini seorang pengkaji sekian-sekian, so saya akan bagi kepada pengkaji saja. Untuk yang selain daripada itu, untuk saya baca, kamu cari sendiri. As for orang yang betul-betul mau mengkaji, orang yang betul-betul ada tulisan, ongoing penulisan, cuma dia perlukan penambahan, mau buat pembandingan, I will be gladly to help lah. Saya sangat-sangat berbesar hati untuk membantu. Dan sebelum-sebelum ini juga saya pernah tulis, saya kata, kalau ada yang mahu bantuan di dalam kajian berkenaan tentang ibadah ini, beritahu saya akan cuba untuk tolonglah. Paling tidak memberikan rujukan-rujukan yang telah saya sebutkan tadi and more. Macam saya sebutkan tadi, cuma di dalam cuma di dalam akidah ataupun sejarah sebanyak tadi. Tapi mungkin orang ada mau refer kepada buku khusus dan fiqh, ada buku yang tebal-tebal berapa jilid, 5-6 jilid ada di dalam tradisi Ibadiyah ini. Cuma saya tidak sebutkan sebab saya tidak refer, jadikan dia sebagai rujukan di dalam tesis saya. Ya, sebab tesis saya ini cuma membahaskan mengenai perkembangan aliran Ibadiyah itu, dan perkembangan aliran Ibadiyah itu hanya melibatkan dua perkara, sejarah dan juga akidahnya. Jadi wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan wallahu a'lam, apa yang salah itu boleh informkanlah ya. Sebab kita ini manusia. Saya walaupun saya membaca, tapi boleh jadi mata saya tiba-tiba kabur kan ketika tengah membaca itu. Mungkin jadi saya salah dalam bacaan, boleh informkan saya. Kalau ingin bertanya, seperti saya katakan tadi, boleh DM lah, kita sama-sama bincang. Sebab kita ni pelajar. Dan saya ingat ada satu nasihat yang disampaikan kepada saya lah, at one moment, ketika mana kita susah sampai ke tahap ini, ke tahap sarjana ini, kita bukan lagi dalam proses belajar menelan itu. Kan? Kita di sekolah ataupun dalam peringkat awal universiti, kita telan maklumat yang diberikan. Tapi kita sudah sampai ke tahap, bila kita sudah sampai ke pasca ataupun ke postgrad ini, kita sudah sampai ke tahap berkongsi. Kan? Kita berkongsi maklumat yang kita ada kepada kawan-kawan yang sekepala atau yang mencari maklumat yang sama dengan kita. Jadi begitu. Itu yang saya budayakan untuk diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat di Facebook inilah. Semoga bermanfaat lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.